Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam perpaduan. Happy weekend bosku. Azura sayang. Ya, waalaikumsalam. Miracle Lavinda. Hai Kungking. Apa kabar kamu semua bosku? Okey. Macam biasalah kita kasih panas kita punya live TikTok ini dengan tajuk yang paling panas. Kamu nampaklah tajuknya tu kan? Berdebat bersama Jupazli pasal kes jenayah rompakan 1MDB. Mana bosku Najib ini? Macam-macam UMNO BN sudah berjaya ditutup kes jenayah rompakan SRC 1MDB bosku Najib di Mahkamah Persekutuan. Belum. Sudah dapat cancel. Sudah boleh batalkan ke itu? Boleh sudah stop perbicaraan kes mahkamah kamu bosku. Kesian. Hari-hari bosku Najib ni dengan macam-macam cyber troopers dia bagi tahu dengan orang-orang kampung. Kes 1MDB dia tu konon ditutup. Oi, pengumuman, pembetulan cerita. Belum ditutup lagi ni, belum habis lagi ni kes 1MDB bosku Najib ini. Kerajaan Agung, Kerajaan Ismail Sabri, Kerajaan Malaysia, Ketua Hakim Negara, Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan belum lagi umumkan Najib Razak ni bebas daripada 42 kes jenayah rompakan itu. Belum lagi ada pengampunan diraja Pakcik Makcik Otok Arung. Nah, inilah yang semua kita tunggu-tunggu ni. Memang kita tunggu bilalah ditutup kes mahkamah Najib Razak itu. Sebab sekarang ini kan kerajaan UMNO BN yang berkuasa, sepatutnya sudah lama itu ditutup kes mahkamah Najib Razak itu, kes 1MDB dia. Tapi terlampau banyak dia punya sial, terlampau banyak dia punya bala sampai tak ditutup kes mahkamah tu sampai sekarang. Penat-penat saja bosku tu kasih tumbang semua Perdana Menteri di Putrajaya. Sekalinya dia yang tumbang, ialah tumbang di Mahkamah Malaysia. Kita ni memang cerita pasal Najib sebab Najib ini terlampau famous. Hari-hari viral. Lepas tu hari-hari dia melobi ni, minta tutup kes mahkamah dia, kes 1MDB dia. Tapi Wina, sampai kita beranak 10, tak pandai ditutup kes mahkamahnya tu. Katanya Najib Razak ini sangat berkuasa. Kabel besar, katanya konon backupnya besar. Sampai aku menang kes mahkamahku ni, kes mahkamah Najib Razak 1MDB tu tak ditutup. Ini zaman pemerintahan Perdana Menteri UMNO. Zaman kerajaan UMNO kembali berkuasa. Pakcik Makcik Otok Arung. Bet, terima kasih bagi bunga, I love you Bet. Ini perlu difikirkan ini. Cuba kamu berfikir. Aku ajak kamu berfikir ini di hujung minggu ini, hari Sabtu ini. Santai-santai kita berbincang. Jangan kita bertatak di situ. Ismawi, terima kasih bagi bunga, I love you Ismawi. Muah. Aku Bahini, terima kasih bagi bunga, semoga murah rezekimu bosku, I love you. Muah. Pakcik Makcik Otok Arung, saya di sini mau ajak kamu berfikir pasal masalah kes mahkamah Najib Razak ni. Memang kesian dia, berkakai juga dia mau tutup kes mahkamahnya. Wih, bekerja keras juga dia tapi turun naik mahkamah. Barua, terima kasih banyak bagi hadiah. Ya Allah, terima kasih banyak. Berkakai juga bosku tu.
Kesusahan juga dia mau tutup kes mahkamahnya. Banyak duitnya. Katanya cash is king. Orang kaya begitu susah juga mau tutup kes mahkamah sendiri Kesian. Berputih mata dia sampai sekarang. Tak ditutup kes mahkamahnya. Ialah orang-orang UMNO ni kan cakap, Najib tu banyak duit Jupazli. Kau ni tak ada duit. Tapi pelik yang tak ada duit ni menang kes mahkamah. Aku ni dengan keluargaku, ditangkap oleh orang-orang bosku ni dalam negara Malaysia, dibicarakan dalam mahkamah. Tapi syukur Alhamdulillah, orang miskin macam aku ni, tidak ada duitku 2.6 bilion ringgit dalam akaun bankku. Diisytiharkan aku menang lawan kerajaan. Semua tangkapan-tangkapan yang dibuat ke atas aku dan keluarga aku tu memang terbukti tidak sah, tidak menepati undang-undang dan perlembagaan sebab tak ada jenayah. Buat apa kau serbu rumah orang jam 3 pagi kan? Aku ni famous lah di seluruh dunia ni. Rumahku hari-hari jam 3 pagi kena serbu. Tidak ada jenayah merompak 1MDB. Bosku Najib pun tidak kena serbu hari-hari. Tapi kes mahkamah dia lebih banyak lah. Kes mahkamah aku sudah selesai ni. Sampai sekarang ini. Tidak aku dipenjarakan. Bukan aku yang dipenjarakan. Najib Razak yang dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun. Keluarga aku hidup bebas. Alhamdulillah. Ini berkat doa rakyat Malaysia, orang-orang Sabah, orang Sarawak, orang Malaya yang bagi duit hari-hari sampai sekarang. Ya Allah, mudah-mudahan kamu semua ni yang menyokong aku ni, yang bagi duit, dikurniakan syurga Allah, dikayakan. Dengar-dengar yang dulu adalah aku dapat maklumat sulit ni Ada yang tangkap aku dulu tu sudah mati. Kau tengok balasan karma tu, cash daripada Allah. Siapa-siapa bersekongkol ni buat jahat di dunia ni, menangkap si Jupazli yang tidak ada jenayah ni, memang mati sia-sia, mati mengejut. Kau tengok bosku Najib tu mati mengejut PRU 14. Tumbang aku? Betul cakap si Jupazli. Bukan saja tumbang PRU 14, tumbang di mahkamah. Najib Razak dengan macai-macainya. Macam orang gila macam-macam bosku ni dekat mahkamah. Bosku tidak bersalah. Bosku golongan bangsawan. Memanglah kau golongan bangsawan. Tapi janganlah kau merompak tu dupang-dupang. Kalau merompak tu biarlah pandai sikit. Biarlah cerdik sikit. Ini dupang tongan batok. Dupang tongan. Dia pergi merompak. Dia simpan duit 1MDB tu dalam akaun bank peribadi dia. Inilah punca utama susah betul nak tutup kes mahkamah Najib Razak ini. Sebab bukti dia, ya Allah ya Tuhanku, tidak boleh sudah disembunyikan, tidak boleh sudah dipadam. Semua file-file kes jenayah dia tu sebelum Najib Razak tumbang itu, filenya sudah siap sedia dalam bangunan SPRM, dalam bangunan mahkamah, dalam TDRM. Ini masalah bosku Najib. Memang get ready sudah ni tangan-tangan politik. Waktu PRU 14 tu sediakan file mahkamah Najib Razak. Siap. Memang sudah disiasat kes 1MDB ni sebelum Najib Razak tumbang. Ramai orang tak tahu. Bukti-bukti rompakan 1MDB Najib Razak yang disimpan dalam akaun bank peribadinya tu sudah disiasat bermula tahun 2014. Ini aku bongkarkanlah rahsia ya. Kenapa kes 1MDB ini sukar ditutup? Kerana bukti-bukti jenayah rompakan bosku Najib ini, lanun penyangak dupang ini sudah disiasat oleh kerajaan Malaysia, oleh tangan-tangan rakyat politik Malaysia sejak tahun 2014. Dan setelah disiasat 2014, aku menerima secret report, secret information. Saya menerima intelligent briefing. Aku ni rakyat biasa dapat intelligent briefing ya, dapat secret report. Kau fikirlah bosku Najib siapa aku ni. Jadi bila kita habis siasat 1MDB, betul-betul memang duit 1MDB dirompak, ditangkau oleh bosku. Jadi 2014 tu, kita PRU 14 2018 kan. So dalam tempoh 4 tahun sebelum PRU 14, file kes jenayah rompakan bosku Najib sudah siap.
Ini orang-orang kampung, orang-orang Melayu, orang-orang Bumi Putra perlu tahu ya. Jangan lupa tap-tap skrin ni. Ada sudah aku tengok ni ramai koyak ini. Kau percaya kah, kau tak percaya kah, kau setuju kah, kau tak setuju kah, itu bukan kita punya topik ya pakcik-makcik Oto Arum. Kita ni mahu berbahas. Kenapa Benny sampai sekarang kes 1MDB Najib Razak ni susah ditutup? Sudah ditutup kes 1MDB mo? Najib Razak belum? Sudah cancel semua perbicaraan kes mahkamah mu? Tak boleh cancel? Tak boleh postpone lagi perbicaraan kes mahkamah mu Najib Razak? Tak boleh kan? Jangan koyak ya, macai-macai bosku. Begitulah ya hidup di dunia ni. Seperti roda. Dulu kau senang-senang merompak. Hari ini kau susah naik turun mahkamah. Tumbang terguling-guling lagi dekat mahkamah. Sudahlah kau tumbang PRU 14. Tumbang lagi kau di Mahkamah Tinggi, Mahkamah Rayuan Istana Kehakiman Putrajaya. Ndak ke tu malu? Memang malulah bosku. Bos kita malu apa bosku? Tumbang PRU 14, tumbang di Mahkamah Malaysia. Kantoi merompak duit SRC 1MDB rakyat. Itulah. Merompak ini, kau kena berguru dengan perompak lah. Bosku ni masalahnya dia terlampau ikut nasihat bininya, si Rosma itu. Tunku Abdul Rahman, Tun Razak, bapa Najib Razak ya. Itu Perdana Menteri kedua. Perdana Menteri pertama Tunku Abdul Rahman. Perdana Menteri ketiga Tun Husin On, Tun Dr. Mahathir. Pak lah Tun Abdullah Haji Ahmad Badawi. Tun M lagi balik jadi PM, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Semua Perdana Menteri kita tidak ada yang merompak duit negara simpan dalam akaun bank peribadi. Tidak ada. Tidak ada mana-mana Perdana Menteri selain daripada Perdana Menteri ke-6 Malaysia yang amat kita hormati, yang amat kita sayangi, bernama Najib Razak. Inilah satu-satunya Perdana Menteri di dunia, dalam sejarah politik dunia, dupang-dupang dia rompak duit negaranya, dia simpan dalam akaun bank peribadinya. Astagfirullahalazim. Perdana Menteri kita yang lain tak ada kes merompak ini, simpan duit rompakan dalam bank. Tak ada. Siapa tadi bagi hadiah sama aku tu, terima kasih banyak. I love you. Memang macam-macam kepanasan. Inilah banyak-banyak Perdana Menteri di seluruh dunia, banyak-banyak Perdana Menteri dalam sejarah politik dunia. This is the only Prime Minister, bosku Najib. Adakah patut dia merompak, dia simpan dalam akaun bank peribadinya? Sepatutnya duit itu dia simpanlah pergi tempat lain. Buat apa dia simpan pergi akaun bank peribadi dia? Ini kami ajarlah kau, Najib Razak, orang-orang UMNO, kalau kamu merompak, kalau kamu mau merompak di mana-mana tempat, janganlah kamu simpan dalam akaun bank peribadi kamu. Memang senang dikesan. Sudahlah, undang-undang jenayah anti money laundering Malaysia ni antara yang paling ketat di dunia, paling tegas di dunia, kau tahukah? Jadi kalau berbilion-bilion duit kau rompak, kalau kau simpan dalam akaun bank peribadi kau dalam Malaysia, memang senanglah kena detect. Sebab itu kes 1MDB Najib Razak ni, tidak ada satu orang pun boleh tutup. Agung tak mahu tutup. Perdana Menteri ke-9 Malaysia Ismail Sabri tak mahu tutup. Siapa lagi? Tu Dr. Mahathir tak mahu tutup. Tan Sri Muhyiddin Yassin tak mahu tutup. Kerajaan Malaysia tak mahu tutup. PDRM tak nak tutup. SPRM tak nak tutup. Jadi bagaimana sudah Najib ini? Kau meminta tolong daripada dukun kah, tok bomo kah, tukang sihir kah? Minta tolong daripada iblis, syaitan dan dajjal pun tak boleh tolong. Setinggi manalah ilmu dukun, ilmu bomo kau itu, ilmu iblis, syaitan, dajjal kau tu, ilmu-ilmu sihir kau itu, tak boleh. Ini lagi nih, Rosma Mansor ini. Satu-satunya isteri Perdana Menteri yang didakwa dalam Mahkamah Malaysia adalah Rosma Mansor. Tun Dr. Siti Hasmah tak pernah merompak projek rakyat. Tak ada kes mahkamah. Tun Dr. Siti Hasmah. Isteri Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri pertama Malaysia, tak pernah merompak projek rakyat bilion-bilion.
Isteri Pak Lah sampai kahwin 2 isteri. Tak ada kes jenayah merompak di Putrajaya projek rakyat. Ibu kepada Bosku Najib, Allahyarhamah Tun Raha, tak pernah campur urusan Perdana Menteri, urusan kerajaan rompak projek rakyat. Ini mak mertua Rosma ni. Isteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, isteri Ismail Sabri, tak ada kes jenayah merompak projek rakyat. Bosku Rosma ni, untuk makluman pakcik-makcik Otok Arum, didakwa dalam Mahkamah Malaysia kerana merompak projek solar rakyat di Sarawak bernilai 1.25 bilion ringgit. Bosku Rosma ni kantoi merompak, menerima rasuah secara tunai 6.5 juta ringgit daripada dia punya tauke kroni. Dia minta ya, bukan kroni dia yang bagi, dia yang minta. Kau tahu lah, Bosku Rosma ni bergaya macam dia yang Perdana Menteri, macam dia yang Menteri Keuangan di Putrajaya, macam dia yang Menteri. Inilah satu-satunya isteri Perdana Menteri yang memang over, memang melebih-lebih, lebih sudu daripada kuah. Rantai berlian dia memang bertukar-tukar, memang sangat cantik. Rupa-rupanya bukan saja dia dengan laki dia rompak 1MDB, projek rakyat pun dia rompak. Ini ramai orang-orang kampung tak tahu ni. Kau tap-tap screen ni, macam-macam sahabat troopers Bosku Najib, Bosku Rosma ni, dorang tak mahu orang-orang kampung tahu ni rahsia kes mahkamah dorang. Kes mahkamah Rosma pun tak ditutup sampai sekarang. Walaupun ini kerajaan UMNO yang memerintah, walaupun Perdana Menteri UMNO yang memerintah. Bosku Rosma didakwa dalam mahkamah meminta wang rasuah ya, bukan dibagi ya. Dia memaksa meminta wang rasuah 187.5 juta ringgit daripada projek rakyat yang bernilai bilion-bilion ringgit tu. Berapa persen dia minta? 15% lah. Ini satu-satunya isteri Perdana Menteri yang tidak tahu malu, yang tidak ada kemaluan. Kerja dia campur urusan laki dia macam dia yang Perdana Menteri. Dia nilai menyebabkan laki dia jatuh, tumbang, hilang kuasa sampai hari 14. Bosku Rosma ni, dia bagi nasihat dupang-dupang kepada laki dia. Dialah yang ajar laki dia ni merompak harta negara. Mak lampir sihir tu ejen politik untuk menghancurkan negara tau. Ramai orang tak tahu. Dia mempergunakan laki dia untuk hancurkan negara Malaysia. Tetapi tak sempat hancur, Bosku Najib, Bosku Rosma yang hancur. Jadi apa status kes Mahkamah Rosma Mansor? Round pertama kalah kes prima facie 3 pertuduhan jenayah rasuah Rosma Mansor didapati bukti kukuh bersalah, dia kena bela diri. Keputusan akhir, sepanjang pembelaan diri Bosku Rosma tak jemput Najib Razak sebagai saksi utama untuk tolong dia. Laki dia pun tak boleh tolong dia dekat mahkamah sebab Bosku Rosma yang merompak projek rakyat berbilion-bilion ringgit di Putrajaya ditandatangani oleh Bosku Najib projek itu. Bosku Rosma bagi projek itu kepada syarikat Jepak Holdings di Sarawak. Dia sudah bagi projek tu direct nego tanpa tender terbuka. So Bosku Rosma mengharapkan wang rasuah. Dia paksa tu tauke tu bagi dia duit rasuah. Jadi dia hantar orang tengah dia, ejen dia, yang kasih kantoi Rosma ni menerima wang rasuah, ejen dia ni lah dengan tauke kroni dia. Masih hidup, tak sempat kena bunuh. Jadi apabila saksi-saksi ni kasih bongkar semua rahsia Rosma, keputusan kes Mahkamah Rosma Mansor bulan depan, 1 bulan lagi ni. Awal Julai keputusan dia. Sama-sama kita nantikan, sama-sama kita tunggu. Adakah Rosma kalah atau menang? Berdasarkan secret report, Bosku Rosma kalah sebab bukti dia bertimbun-timbun. Dia gagal membuat penafian. Bosku Rosma gagal menafikan dia menerima 6.5 juta ringgit wang rasuah secara tunai. Duit itu dihantar ke rumah Bosku Rosma di KL. Bosku Rosma suruh hantar duit tu. Yang jadi saksi tauke kaya dia dengan orang tengah dia, ejen politik dia. Ejen politik dia dengan tauke kaya dia tu tak nak bersekongkol. Kasih bogel Rosma dalam mahkamah, checkmate and game over. Lepas tu dia minta wang rasuah 180
7,5 juta ringgit. Ini dia kena bayar 5 kali ganda ni ya. Semua duit rasuah yang dia minta, yang dia ambil. So dekat 1 bilion ringgit jugalah. Kalau Bosku Rosmah kalah, dia kena bayar 1 bilion ringgit. Hukuman penjara nak tahu berapa? Setiap pertuduhan jenayah rasuah Pak Cik Mak Cik Oto Arung 20 tahun. Dia 3 pertuduhan jenayah rasuah. Maksimum penjara untuk Bosku Rosmah ni 60 tahun. Boleh mati ni. Mati dalam penjara Kajang ini. Bosku Rosmah ni kalau dijatuhkan hukuman penjara maksimum 60 tahun. Kalau dia dipenjarakan 20 tahun sebab kes merompak projek rakyat ni memang game over. Cash is king kan. Macam mana ni kes Mahkamah Najib Razak kalau semua dia kalah? Dijangkakan Bosku Najib ni dipenjarakan 100 tahun. Sebab dia punya kes 42 kes jenayah. Zahid Ponorogo pun sukar ditutup. Kalau dia kalah semua 87 kes jenayah rasuah Zahid Hamidi tu, maksimum hukuman penjara 500 tahun. Dengar macam tak logik kan, tapi itulah undang-undang dan perlembagaan negara. Ikut budi bicara hakim. Berapa ratus tahun itu Najib Razak Zahid Hamidi mati sia-sia dalam penjara Sungai Buloh. Sampai sekarang tak dapat pengampunan diraja. Pakcik makcik memang habis ini. Belum lagi disumbat dalam penjara ni. Najib Razak Zahid Hamidi Rosmah Mansur sudah ketakutan. Sebab masa semakin suntuk. Sudah tidak ada ruang untuk kasih tumbang kerajaan di Putrajaya. Ini sakit kepala sudah diorang ni. Merancang untuk gulingkan dan tumbangkan Pak Mail. Kalau UMNO ni tumbang, UMNO berpecah belah. Kalau Najib dengan Zahid ini, Rosmah ni disumbat dalam penjara Sungai Buloh, UMNO BN dengar-dengar berpecah belah. Pakcik makcik, ini bukan saya yang kata ya. Ini Hakim Malaysia yang kata. Laporan mahkamah secara rasmi menyatakan Najib Razak dijatuhkan hukuman penjara 12 tahun hari ini. Kenapa Najib Razak belum masuk penjara? Kerana atas budi bicara hakim, hukuman itu ditangguhkan atas permohonan peguam Najib Razak. Denda 210 juta ringgit dijatuhkan hukuman ke atas Najib Razak kerana disahkan bersalah merompak SRC 1MDB sebanyak 42 juta ringgit. Hukuman denda itu juga ditangguhkan. Ini adalah budi bicara hakim. Kita hormati. Tetapi Bosku Najib tetap tak boleh tidur malam walaupun hukuman itu telah ditangguhkan oleh hakim-hakim yang arif lagi bijaksana. Iya, memang kena torture Bosku Najib ni sekarang. Walaupun dia belum disumbat dalam penjara Sungai Buloh, Bosku Najib tertekan, stres, depression, terpaksa merayu untuk cancel perbicaraan di Mahkamah Persekutuan. Tak boleh cancel sudah Bosku. Tarikh perbicaraan kes SRC 1MDB di Mahkamah Persekutuan telah diumumkan tetap diteruskan pada 18 Ogos 2022. 2 bulan daripada sekarang. Bosku Najib takut terkencing-kencing Pakcik Makcik Oto Arung. Tercerit berit keluar tai. Risau dia dengan perbicaraan kes SRC 1MDB di Mahkamah Persekutuan yang mana tarikhnya sudah muktamad 18 Ogos. Ketua Hakim dan Hakim-Hakim Mahkamah Persekutuan memerintahkan Najib Razak untuk wajib hadir bersama peguam-peguam bela dia datang awal. Sebab perbicaraan mahkamah itu akan berlangsung 2 minggu sahaja. 10 hari ya perbicaraan kes SRC 1MDB yang mana Najib Razak sudah kalah di Mahkamah Tinggi, kalah di Mahkamah Rayuan. 10 hari saja ya perbicaraan di Mahkamah Persekutuan. Sebab itu Najib Razak sedang menghitung hari Pakcik Makcik Oto Arung bersama macai-macai dia untuk disumbat ke dalam penjara Sungai Buloh. Setelah Bosku Najib, jika dia kalah di Mahkamah Persekutuan, maka Bosku Najib dijangkakan masuk penjara Sungai Buloh pada hujung Ogos 2022. Dengar ni baik-baik ya. Bosku Najib dijangkakan masuk penjara Sungai Buloh hujung bulan Ogos 2022. Matilah ini kali. Bosku Najib terpaksa mengimport
peguam diraja British hari ini untuk bela dia dekat Mahkamah Persekutuan sebab peguam hebat dia tu Tan Sri Shafie Abdullah, paling hebat di Malaysia. Tak boleh bagi menang untuk dia. Ini paling hebat ni, paling banyak dibayar ini. Jutaan ringgit dibayar. Najib Razak bayar peguam dia jutaan-jutaan ringgit. Pakai duit apa? Kamu tekalah. Lanung penyangak tu, bosku tu, dia bayar dia punya lawyer pakai duit rompakan 1MDB lah. Kantoi. Sekarang dia import peguam daripada luar negara. Wah. Tapi itu pun bosku tak yakin menang. Sampai dia terpaksa memohon untuk cancel perbicaraan kes Mahkamah Persekutuan. Mana boleh cancel macam begitu, sudah terlambat. Pakar undang-undang dan perlembagaan telah menyatakan sepatutnya Najib Razak jika dia nak cancel perbicaraan mahkamah dia, di peringkat Mahkamah Tinggi dia kena mohon dulu. Di peringkat Mahkamah Persekutuan tak boleh sudah. Tak ada locus standi, menyalahgunakan proses perbicaraan mahkamah. Jadi bosku Najib ni, dia nak import peguam daripada luar negara, dia bayar mahal-mahal ya. Guna duit 1MDB lah, duit rompakan. Lepas tu, dia nak merayu dengan hakim cancel perbicaraan mahkamah 18 Ogos tu. Benda ni tak boleh. Mau kasih lambat perbicaraan mahkamah sudah tak boleh. Sudah terlambat. Memang sudah terlambat. Tak boleh U-turn. Baru sekarang bosku Najib menyesal merompak 1MDB sebab dia ingat dia takkan tumbang PRU14. Bosku Najib ingat dia ni raja. Dia ingat dia ni kebal daripada tindakan undang-undang. Pakcik Makcik Oto Arung, ini memang kisah benar ya. Secret information menyatakan bosku Najib akan jadi gila disumbat dalam penjara Sungai Buloh bulan Ogos ni. Betul cakapku. Sebab kes ini memang kes jenayah berprofil tinggi. Kes jenayah berkepentingan awam. Memang seluruh dunia ikut. 32 juta rakyat Malaysia memang tunggu bosku Najib ini disumbat dalam penjara Sungai Buloh. Tanda-tanda Najib kalah macam mana? Senang saja. Satu, Najib merayu untuk cancel perbicaraan mahkamah. Dia tak mau hadir perbicaraan mahkamah tu ya dekat Mahkamah Persekutuan. Kedua, bosku Najib import peguam daripada luar negara sebab peguam yang dia bayar sekarang tu tak ada guna-guna, tak boleh menang. Jadi ini tanda-tanda kalah teruk ni ya, kalah 5-0 ini. Lepas tu bosku Najib ini kan, hidup bosku. Teruskan hidup, jangan bunuh diri ya bosku. Bulan Ogos kau akan rasmikan penjara Sungai Buloh tu. Jangan kau mati dulu, jangan kau mati dulu. Mati kau dalam penjara Sungai Buloh. Hidup bosku. Jadi ini masalah besar bosku Najib lah. Kenapa dia susah nak tutup kes mahkamah dia, Pakcik Makcik Oto Arung. Memang susah mau tutup. Bekakai, gali lubang kubur sendiri ni. Itulah ya Pakcik Makcik Oto Arung, ingat. Bila kau jadi Perdana Menteri ya, bila kau jadi menteri, kerja kau adalah memajukan negara, memajukan rakyat. Bukan kau majukan diri kau sendiri dengan kerja merompak. Sepandai manapun kau merompak, kau kena tahu kerajaan Malaysia ni ada mata-matanya. Ada CCTV-nya. Sepandai manapun kau merompak, aku bagi tahu dengan generasi baru, generasi lama. Sekaya manapun lah kau berjaya merompak duit negara Malaysia ni, ada CCTV merata-rata. Nampak kau merompak. Nah, ini kelemahan terbesar Najib Razak ini. Dia tidak tahu. Dia ingat Malaysia ni tidak ada CCTV. Nah, kita tahu ada ramai penjilat perompak, lanun perompak ini. Sebab 3 juta ahli UMNO pun ikut merompak sama bosku. 3 juta ahli UMNO ni lah yang suruh bosku tu merompak 1MDB. Dorang dapat duit dedak tu PRU13, PRU14. Sebab itu dorang sembah bosku Najib tu macam Tuhan. Itu kita tidak hairan lah, tidak terkejut. Sebab dorang ini, satu kumpulan ini merompak. Cuba kau bayangkan. Baru-baru ini, bekas Ketua Setiausaha Negara Siddiq Hassan mengesahkan duit 1MDB digunakan sebagai dana politik UMNO BN. Meletup Mahkamah Malaysia tu, terbongkar rahsia Najib. Kabinet Kerajaan Najib Razak, Kabinet Kerajaan UMNO BN buat meeting.
nak guna duit pelaburan 1MDB untuk projek-projek kawasan, parlimen kawasan DUN, YB UMNO BN. Ini terkantoi ni. Perbicaraan kes rompakan 2.3 bilion ringgit. Patutlah duit 1MDB tu masuk dalam akaun bank pribadi bosku. Rupa-rupanya untuk dana politik UMNO BN, untuk YB BN, untuk macai-macai UMNO BN. Patutlah diorang ini berpakat-pakat nak selamatkan bosku Najib. Tapi tak boleh sebab sekarang yang memerintah Kerajaan Agung. UMNO BN sudah tumbang PRU 14. Agung yang lantik Perdana Menteri. Agung yang lantik kerajaan setelah Pakatan Harapan tumbang pada Februari 2020 lalu. Berpecah belah kerana berebut jawatan Perdana Menteri. Jadi apabila Kerajaan Agung yang memerintah, UMNO BN sudah tidak ada kuasa untuk mengawal mahkamah, untuk mengawal PDRM, untuk mengawal SPRM. Ini cerita dia. Jadi Najib sudah tidak ada kuasa untuk marah dengan hakim-hakim tu bila dia kalah dekat mahkamah. Dulu Najib jadi Perdana Menteri ke-6 Malaysia, hakim-hakim pun takut dengan dia. Yang sekarang ini, hakim-hakim baru dilantik oleh Agung. Sekarang ini ketua polis baru, ketua SPRM baru dilantik oleh Agung. Nah, jadi tak boleh tutup pakcik-makcik Otok Arung. Wih, tap-tap skrin tu pakcik makcik Otok Arung. Wih, ramai ni menonton. 30 juta orang menonton. Subhanallah. Memang meriah kita punya live TikTok ini, pakcik makcik Otok Arung. Jadi inilah, apabila rahsia duit 1MDB tu dirompak dengan sangat kejam, dengan sangat sadis oleh bosku Najib untuk dana politik UMNO BN, memang game over. Duit 1MDB 2.3 bilion ringgit tu sepatutnya disimpan dalam akaun bank keuangan syarikat 1MDB. Tak boleh simpan dalam akaun bank peribadi Najib Razak. Pakcik makcik Otok Arung, ini namanya panangkau, ini namanya penyangak, ini namanya perompak. Duit 1MDB buat apa kau simpan dalam akaun bank peribadimu Najib Razak? Ini sudah dijatuhkan hukuman bersalah ni, merompak. Jadi bosku Najib sekarang sakit kepala dia ni. Dia mau tutup lubang, bertambah lagi lubang kubur dia. Gali lubang, tutup lubang, tambah lagi lubang. Ini masalah bosku Najib ni, susah tutup kes mahkamah dia. Bukti sudah dikumpul sejak tahun 2014 sehingga tahun 2022. Sepandai mana bosku Najib ni merompak, sepandai mana UMNO BN merompak, sepandai mana bosku Najib ini menipu, mengelentong dalam mahkamah, bukti terang-terangan. Saksi terlalu ramai, beratus-ratus orang yang masih hidup ya, yang jadi CCTV melihat Najib Razak merompak 1MDB. Cuba kau bayangkan, ada ramai orang-orang bosku Najib jadi CCTV tengok Najib Razak merompak. Ini juga susah. Antara punca utama kenapa sukar ditutup kes mahkamah Najib Razak, sebab ada ramai manusia-manusia jadi CCTV di Putrajaya tu gagal dibom C4, gagal dikasih masuk dalam tong drum bersimen. Ada CCTV senyap itu underground tengok Najib merompak bersama BN. Sebab itu Najib itu susah tutup kes mahkamah dia. Pakcik-makcik Najib pun sudah mati kutu dengan peguam dia. Habis idea sudah. Tak tahu nak tipu macam mana lagi. Sebab CCTV yang jadi saksi dekat mahkamah sampai hari ini sangat-sangat mengejutkan Najib Razak. Apa? Ini orang aku, kenapa dia kasih bongkar rahsia aku? Nah, itu bukan orang kau, itu CCTV tangan-tangan rakyat politik Malaysia yang jaga negara, jaga rakyat supaya tak dirompak. Apa tujuan kes mahkamah ni dibuka? Supaya semua duit rompakan berpuluh-puluh bilion ringgit yang dirompak oleh bosku Najib dan Jolo, yang dirompak oleh UMNO BN, dibayar semula. Perlu bayar. Keadilan undang-undang untuk rakyat dan negara berdaulat ni, duit yang dirompak oleh bosku Najib, daripada 1 sen sampai 50 bilion ringgit tu dia rompak bersama Jolo, dia kena bayar balik. Sebab tak adil rakyat kena bayar hutang bilion-bilion bosku Najib. Sedap pula bosku Najib dengan UMNO BN kenyang merompak, tetapi hutang 1MDB lebih 50 bilion ringgit, kita rakyat yang bayar. Jadi ini tak adil. Tujuan kes mahkamah ini tak boleh ditutup. Najib kena bayar balik semua duit rompakan itu.
Kalau kes mahkamah ni ditutup, macam mana kita boleh dapat balik berpuluh-puluh bilion ringgit duit rakyat? So, welcome to Sungai Buloh, Bosku Najib. Bosku Najib ini bukan sahaja akan disumbat dalam penjara Sungai Buloh sampai mati ya. Lubang kubur dia pun sudah disiapkan dalam penjara Sungai Buloh. Saya bagi tahu dengan rakyat Malaysia. Sangat-sangat seram, sangat-sangat mengerikan. Macam mana Monafin itu mati dalam penjara Pudu. Bosku Najib, Bosku Rosma Zaid Ponorogo ni, lubang kubur dorang special edition sudah dibuat dalam penjara Sungai Buloh dan penjara Kajang. Nah, mampuslah ini kali bosku. Aku pun dulu tidak percaya Najib Razak merompak Wan MDB. Tapi bila mahkamah sudah putuskan Najib Razak bersalah, apa kita boleh buat? Kau membebel, kau meroyak macam orang gila, kau marah, kau nak backup bosku Najib, tak ada guna sudah. Sebab mahkamah ni dia buat keputusan berdasarkan bukti-bukti kukuh. Kenapa Najib Razak tu kalah? Sebab dia bercakap tak tahu. Bosku Najib sendiri mengaku merompak 42 juta ringgit. Dia cakap saya tak tahu itu duit SRC 1MDB. Lepas tu dia salahkan Jolo yang perangkap dia. Kenapa kau tak buat laporan SPRM, laporan PDRM? Kenapa hari itu kau jadi Perdana Menteri kau tak tangkap Jolo, kau tak dakwa Jolo, lepas tu kau padam lagi nama Jolo dalam laporan audit negara? Ini jenayah besar ini. Pakcik-makcik Oto Arung. Jadi kita sebagai rakyat ni sangat happy ya. Kerajaan Agung tidak tutup kes Mahkamah Najib Razak sampai sekarang. Daulat tuanku. Semoga Allah terus merahmati kekuasaan yang di-Pertuan Agung dan Raja-Raja Melayu ya. Dalam negara Malaysia berdaulat ni. Syukur Alhamdulillah. Kita ada yang di-Pertuan Agung dan Raja-Raja Melayu yang sangat bijaksana. Yalah bosku Najib, ingat. Duit dia bilion-bilion tu boleh rasuah agung ke itu? Boleh rasuah raja-raja untuk tutup kes mahkamah dia? Tak boleh. Agung dan raja-raja lebih kaya daripada Najib Razak, pakcik-makcik Oto Arung. Okey kan juga ni orang-orang bosku di sini ni. Teruslah kamu menjilat bosku ya. Kesian bosku tu ya, kes mahkamahnya ndak ditutup. Apalah guna cyber troopers ni ya, ndak membantu Najib Razak menang dalam kes mahkamah. Ialah hari-hari macam-macam UMNO BN ni, Raja Petra, Lokman Adam, Hisham Jalil, Papa Gomol menjilat bosku Najib hari-hari kes 1MDB ni. Tapi kalah juga dekat Mahkamah Malaysia. Kesian. Ndak juga ditutup kes Mahkamah Najib Razak ini. Jadi jangan kamu lupa ya, perbicaraan kes Mahkamah Najib Razak, Zahid Hamidi dan Rosma Mansor masih berjalan seperti biasa. Memang makin laju perbicaraan mahkamah dia. Tambah lagi, tidak ada lagi tarikh PRU 15 diumumkan oleh yang di-Pertuan Agung. Memang sakit kepala sudah bosku tu dengan orang-orang dia. Macam mana ni? Pergi kau tanya Sejuk Fazli bila PRU 15? Aku bagi tahu lah satu rahsia ya. Bosku Najib ini, dia suka hantar dia punya spy untuk WhatsApp aku, untuk message aku dalam Instagram. Dia tanya, kamu tanya Sejuk Fazli tu bila tarikh PRU 15? Iyalah, aku ni semua rahsia negara aku tahu. Itu bosku Najib itu takut. Aku nak bagi tahu ya, bosku Najib, Zahid Hamidi, Rosma Mansor, game kita kali ini game baru. Tidak ada PRU 15. Setelah Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosma Mansor masuk penjara Sungai Buloh dan penjara Kajang, lepas itu baru aku buat PRU 15. Baru aku umumkan tarikh PRU 15 ya. Baru kau dengarlah Agung dengan PM ke-9 tu umum tarikh PRU 15. Aku terus terang di sini ya, bosku Najib, janganlah kau hantar orang-orang kau untuk tanya tarikh PRU 15 ya. Kita kasih habis dulu kes mahkamahmu ni. Kita buka dulu pintu penjara Sungai Buloh, penjara Kajang untuk kawan Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosma Mansor. Sudah kamu rasmikan penjara Sungai Buloh dengan penjara Kajang itu, baru kita buat PRU 15 orang-orang UMNO. Aku tahu orang-orang UMNO di sini sudah tidak sabar untuk buat PRU 15. Jangan kamu marah ya. Memang aku ni kingmaker dalam politik Malaysia. Aku sudah semak dengan Kerajaan Agung, Kerajaan Ismail Sabri dan Kerajaan Malaysia. Aku sudah tanya bagus-bagus. Bolehkah kita sumbat dulu bosku Najib Zaid Ponorogo dengan bosku Rosma pergi penjara, baru kita buat PRU 15. Lepas tu semuanya kuasa-kuasa besar kat Malaysia ni cakap, okey, setuju Fazli, setuju. Ngamla itu.
Memang koyak mental lah. Boleh gila bosku Najib ni tengok live TikTok ku ni. Macam-macam UMNO BN. Kepanasan kamu. Sakit jantung. Berdarah, bernanah lubang telinga. Tak tahan. Tak tahan psycho. Ini kalilah. Pakcik-makcik Oto Arum tunggang langgang lah bosku Najib Zahid Ponorogo, bosku Rosman ni. Dalam Mahkamah Malaysia, dalam penjara nanti. Memang masin mulutku, betul ramalanku dulu-dulu ya. Kalau Najib ini tumbang PRU 14, dia memang kes mahkamah dia semua dibuka. Masin mulutku itu yang pertama. Aku ramalkan UMNO BN tumbang PRU 14. Masin mulutku tumbang UMNO BN. Lepas tu aku ramalkan memang Najib Razak kalah di Mahkamah Tinggi Mahkamah Rayuan. Masin mulutku kalah. Mahkamah Persekutuan 5-0 aku bagi tahu dengan kau. Sebab Najib ni tak pandai bercakap, dupang. Dia dupang merompak. Depan hakim pun tak pandai bercakap. Peguam-peguam dia tu semua dupang-dupang, tak pandai bercakap. Sebab bukti banyak, macam mana aku mau bercakap? Cuba kau bayangkan, bukti merompak tu terang-terang dalam akaun bank peribadi dia. 42 juta ringgit, 27 juta ringgit, 2,3 bilion ringgit. Macam mana kau mau tutup? Tak boleh ditutup barang ini. Walaupun Najib sudah tutup akaun bank dia dekat AM Bank Kuala Lumpur, tidak boleh tutup pakcik-makcik Oto Arum. Jadi begitulah ceritanya ya. Jangan kamu lupa tap-tap screen pakcik-makcik Oto Arum. Kasih panas ini macam-macam bosku. Wow, 23,000 like. Aku screenshot dulu. Biar sakit hati dorang ini. Ini balik-balik hujah palsu. Bosku Najib ni kalah kan dekat mahkamah sebab dia cakap ini fitnah. Ini konspirasi politik. Ini bukan fitnah ini. Bukti dalam akaun bank peribadi kau sendiri. Kau tahu. Kau mengaku depan hakim. Tapi kau cakap aku tak tahu. Aku ingatkan itu derma Raja Arab Saudi. Tapi rupa-rupanya duit SRC1MDB. Kalau begini cara bosku bercakap dengan peguam dia, memang kalah. Dia mengaku secara tidak langsung pakcik-makcik Oto Arum. Sampai sekarang tidak ada satu orang pun disaman fitnah oleh bosku. Hakim-hakim yang jatuhkan hukuman tu pun dia tak saman fitnah. Sekarang ini dia mau pecat Hakim Muhammad Nazlan Muhammad Ghazali. Ini kes baru. Bosku Najib cakap hakim mempunyai konflik kepentingan. Sampai sekarang hakim tu tidak ditangkap, tidak didakwa dalam Mahkamah Malaysia. Sebab bosku Najib ni suka memfitnah hakim. Dia tak boleh move on, dia kalah di tangan 4 orang hakim ni. Hakim Muhammad Nazlan, Hakim Mahkamah Tinggi yang sudah dinaikkan pangkat oleh Yang di-Pertuan Agong, dinaikkan pangkat oleh Kerajaan Malaysia ya. Hakim yang diserang oleh Najib Razak itu, kenapa Najib Razak sangat marah dengan hakim tu? Dia bermusuh, berdendam dengan hakim tu sebab dia kalah 7 kes jenayah tu. Dia tak boleh rasuah hakim tu. Sebab hakim itu dilantik oleh Agong, bukan dilantik oleh Najib Razak. Memanglah hakim tu akan menegakkan keadilan undang-undang, keluhuran perlembagaan atas kepentingan rakyat, kepentingan negara. Hakim itu tidak dipecat sampai sekarang, tidak mahu letak jawatan. Sebab Najib ni bukan Perdana Menteri, bukan Agung, bukan Raja. Dia tak boleh pecat hakim tu yang jatuhkan hukuman sama dia. Jadi bosku Najib ni kan dia nak burukkan institusi kehakiman negara, nak burukkan nama-nama hakim, nak fitnah hakim-hakim. Tapi sudah terlambat, tak boleh. Sebab bukan saja Hakim Muhammad Nazlan yang jatuhkan hukuman bersalah ke atas Najib Razak. 3 orang hakim Mahkamah Rayuan. Apa cerita? Kita tanya. Kalau kau cakap keputusan Hakim Mahkamah Tinggi tu tak sah, maksudnya keputusan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan sah. Sebab 3 orang hakim Mahkamah Rayuan tahun ini menyokong keputusan Hakim Muhammad Nazlan. Memang betul keputusannya, bukti kukuh. Ini masalah Najib Razak tak boleh tutup kes mahkamah dia di Mahkamah Persekutuan. Sebab kalau kau nak serang Hakim Mahkamah Tinggi, kau juga kena buktikan 3 orang hakim Mahkamah Rayuan di Istana Kehakiman Putrajaya pun tersilap buat keputusan. Jadi tak boleh cancel keputusan mahkamah kau. Tak boleh cancel perbicaraan kes Mahkamah Persekutuan. Najib ni tidak ada kuasa sudah ini dengan macam-macam dia. Syok sendiri sudah ini. Sebab itu aku tengok dorang ni gila sudah ini. Aku risau kan bosku ni kan. Sebelum disumbat ke dalam penjara Sungai Buloh, silap-silap kena jumpa pakar psikiatri dekat Tanjung Rambutan, Hospital Tanjung Rambutan.
Sebab dia dah tak boleh buat apa-apa. Apa-apa pun cara dia untuk tutup kes mahkamah dia, tak boleh. Memang tak boleh. Bosku Najib gali lubang kubur sendiri ni. Dia serang hakim. Takkan menang. Kalau kau serang semua hakim, memang kau confirm kalah. Kau fitnah hakim, memang kau confirm kalah. Kalau betul Hakim Muhammad Nazlan tu salah membuat keputusan, kenapa Agung kasih naik pangkat hakim tu? Daripada hakim Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, dia jadi hakim Mahkamah Rayuan tau. Sultan Selangor bagi pangkat pengiktirafan anugerah diraja, pangkat Datuk Seri Paduka kepada Hakim Muhammad Nazlan. Kalau betul hakim tu bersalah, jatuhkan hukuman penjara ke atas Najib Razak, ada konflik kepentingan, kenapa Agung dan Raja-Raja kasih naik pangkat, bagi gelaran diraja, kasih naik gaji hakim tu lagi? Tidak dipecat hakim tu. Sebab bukan Hakim Muhammad Nazlan yang rompak 42 juta ringgit duit SRC 1MDB. Najib Razak yang menerima duit rompakan daripada Jolo, bukan hakim itu. Kes mahkamah ini very specific. Tapi Najib Razak lari-lari macam ular, lari topik, lari tajuk. Dia cuba untuk divert di isu, tapi gagal. Semua kempen-kempen politik Najib Razak untuk pecat hakim-hakim dalam Mahkamah Malaysia, gagal. Untuk hancurkan Mahkamah Malaysia, gagal. Untuk buruk-burukkan institusi kehakiman negara, gagal. Sampai sekarang, kes mahkamah dia ni tak boleh ditutup. Kalau kau kasih buruk nama hakim-hakim, kau kasih buruk nama Kerajaan Agung, sampai kiamatlah kau dalam penjara Sungai Buloh, bosku. Nah, lepas tu dia cakap derma tu semua duit dalam akaun bank peribadi dia, derma Raja Arab Saudi. Lepas tu hakim-hakim tanya, mana kerabat di Raja Arab Saudi yang boleh sahkan itu derma daripada Raja Arab Saudi? Bosku Najib takut nak import Menteri Keuangan Kerajaan Arab Saudi. Bosku Najib tak ada import keluarga kerabat di Raja Arab Saudi. Bosku Najib tidak ada import Menteri Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi untuk jadi saksi dalam kes mahkamah dia. Sepatutnya Najib Razak di peringkat Mahkamah Tinggi, kalau dia nak buktikan itu derma Raja Arab Saudi, jangan dia import peguam luar negara, dia import saksi-saksi luar negara, bagi tahu itu derma Raja Arab Saudi. Sekalinya yang dia kasih tunjuk surat palsu derma yang tidak ada kaitan dengan Raja Arab Saudi dengan Kerajaan Arab Saudi. Kerajaan Arab Saudi sudah mengesahkan kepada Kerajaan Malaysia beberapa tahun lalu. Kerajaan Arab Saudi tak ada kaitan dengan duit 2.6 bilion ringgit, semua duit dalam akaun bank peribadi Najib Razak. Mana ada Kerajaan Arab Saudi mau bagi duit dengan Najib Razak? Oi, buat apa? Inilah kuasa Allah Subhanahu Wa Taala ya. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Siapa yang tamak merompak ini, beginilah nasib dia. Jadi gila, jadi dupang dalam mahkamah. Saya ni biasa turun naik mahkamah, Pak Cik Makcik. Mahkamah kita adil. Saya ni orang miskin, saya boleh menang dekat Mahkamah Malaysia sebab saya tak ada jenayah. Najib ini walaupun dia kaya raya, banyak duit, hasil merompak 1MDB, peguam dia beratus-ratus orang, tak boleh menang sebab memang dia merompak. Memang dia kantoi merompak. Kenapa Najib tu takut saman fitnah aku? Memang betul dia merompak. Nah, Pakcik makcik, kau tanyalah, kenapa aku masih bebas ini? Bebas buat live TikTok, bebas mengkritik siapa-siapa aku mau kritik. Kenapa aku tak ditangkap ini? Tak ada jenayah Pakcik makcik Oto Arung. Ini kebenaran yang paling ditakuti oleh Najib Razak dengan orang-orang dia. Pakcik makcik, tekan itu, screen itu, tap-tap. Terima kasih ya yang bagi bunga, yang bagi hadiah tu. Semoga kamu kaya raya. Oto Arung memang ini kalilah. Bosku Najib itu memang habis sudah modalnya. Dia tak tahu sudah menipu dekat Mahkamah Persekutuan tu. Sebab itu dia minta cancel perbicaraan kes SRC 1MDB dia. Saya bagi tahu siapa yang menyokong Najib Razak ni sia-sia. Kamu akan hancur bersama Najib Razak ya. Tak boleh tutup. Sudah terlambat. Ingat ya. Kenapa Najib Razak tu mau cancel perbicaraan kes mahkamah dia di peringkat Mahkamah Persekutuan? Sebab dia tak tahu nak cakap apa dengan peguam-peguam dia. Suruhlah dia import peguam daripada negara haram Israel kah? Bosku nak import peguam daripada Kerajaan Arab Saudi kah? Daripada Kerajaan Perancis kah? Kerajaan Amerika Syarikat kah? Tak boleh menang Pakcik Makcik Oto Arung. Bukti terlampau banyak. Bosku ni
Mau kasih sedap hatinya, mau konon dia kasih sedap dia punya perasaan. Tak boleh. Jangan dia menipu sana. Tak tenang dia itu, tak tenteram, tak boleh tidur malam. Sebab kes mahkamah dia ni memang tak boleh ditutup di Mahkamah Persekutuan. Sudah kalah bah itu. Mana boleh tutup? Sudah disabitkan bersalah pun. Kau ni banduan penjenayah yang menunggu hari untuk check-in penjara Sungai Buloh, bosku. Tak boleh tutup. Go free. Thank you. Bagi love. I love you. Bosku ini sudah memenuhi status banduan penjenayah, menunggu hari untuk check-in penjara Sungai Buloh. Go you, I love you. Terima kasih bagi level up. I love you. Muah. Pakcik Makcik Oto Arung, jangan kamu lari topik. Ini masalah besar. Saya tanya orang-orang UMNO BN ni. Kenapa kes Mahkamah Najib Razak ni, 42 kes ni tidak ditutup oleh Kerajaan Agung ini? Tak ditutup oleh Kerajaan UMNO. Bertahun-tahun kami tunggu ini, kes Mahkamah Najib Razak ditutup ini. Katanya Najib Razak ni sangat kaya, cash is king. Kabelnya besar. Kata-katanya Agung nak bagi pengampunan diraja. Syok sendiri bah kamu ni orang-orang UMNO ini. Bila Najib Razak ni dapat pengampunan diraja? Bila bosku Najib ni ditutup kes mahkamah dia oleh Agung, oleh Raja-Raja Melayu? Tidak ada. Kes Mahkamah Rosmah Mansur lebih 21 kes jenayah. Kes Mahkamah Zahid Hamidi lebih 87 kes jenayah. Kes Jolo beratus-ratus kes jenayah dia merompak wan individu. Bila ditutup oleh Kerajaan Agung, oleh Kerajaan Malaysia, tidak ada ditutup. Sampai Jolo tu lari lintang pukang pergi negara China. Sampai bosku terpaksa sembunyikan Jolo. Sebab apa? Kenapa Jolo tu tak pulang ke Malaysia? Sebab dia tahu Najib Razak dengan Rosmah Mansur Zahid Hamidi confirm mati sia-sia dalam penjara. Jolo memang takut tu dipenjarakan, Pakcik Makcik Oto Arung. Ini kebenaran ini. Kesian Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur. Merayu-merayu depan Agung tak dilayan. Tak kamu malu? Menunggu, mengharapkan bulan bintang turun ke riba. Dorang ingat Agung dan Raja-Raja tu mau tutup kes mahkamah dorang. Jangan kamu menunggu, tak ditutup. Memang tak ditutup. Kamu ni memalukan negara. Ini kemaluan terbesar kepada rakyat Malaysia di peringkat antarabangsa. Pakcik Makcik Oto Arung, memang habislah. Tak boleh tidur malam sudah ni. Wow, 32,000. Terima kasih rakyat Malaysia bagi hadiah. Tap-tap lagi skrin tu banyak-banyak. Unlimited kan? Sampai 1 juta kan? Satu orang. Memang terbaiklah bosku Najib merompak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur ni. Sampai kes mahkamah mereka tunggu langgang yang tak ditutup oleh Kerajaan Agung. Aku dapat secret information. Memang Kerajaan Agung tak nak tutup. Aku terus terangnya. Aku dapat intelligent briefing. Aku dapat secret report. Baru-baru ni. Agung tak nak tolong kes mahkamah Najib Razak, Zahid Hamidi dan Rosmah Mansur. Nah. Mati kutu kau. Kau tak percaya. Tak aku kisah. Yang penting aku sudah bagi tahu kisah benar. Kes-kes mahkamah jenayah berprofil tinggi. Ore. Siapa yang kena perangkap ini? Aku kah kau Najib Razak? Bukan aku. Aku ni tak ada cita-cita nak jadi Perdana Menteri. Tak ada cita-cita nak jadi menteri. Aku tak maulah jadi YB perompak, menteri perompak ini. Jadi Perdana Menteri perompak, buang masa aku. Iya. Aku ini ramai orang tidak tahu kan aku siapa. Cuba kau bayangkan Jupazli Syih Ahmad dapat intelligent briefing, dapat secret report. Kerajaan Agung tak nak tolong semua kes mahkamah bosku Najib Zahid Ponorogo dan bosku Rosmah. Kau fikirlah. Kau fikirlah Pakcik Makcik Oto Arung. Kamu berfikirlah. Siapa aku ini? Kenapa aku menang kes mahkamahku? Kenapa aku tidak disumbat dalam penjara Sungai Buloh? Itulah lain kali bosku Najib jangan perangkap Jupazli Syih Ahmad. Siapa-siapa Perdana Menteri boleh lawan Jupazli Syih Ahmad. Tapi kalau kau hancur mengejut macam Najib, kes mahkamah kau dibuka dalam Mahkamah Malaysia sampai kau berkakai. Tak boleh tidur malam. Terbayang-bayang penjara Sungai Buloh. Betul cakapku ni. Sampai sekarang Kerajaan Agung tak tutup kes mahkamah Najib Razak, Zahid Hamidi dan Rosmah Mansur. Ini kebenaran. Sampai sekarang
Kerajaan Agung tak nak cancel perbicaraan kes SRC 1MDB Najib Razak di Mahkamah Persekutuan. Kenapa Najib Razak Zahid Hamidi tak nak ucap ulang tahun keputeraan yang di Pertuan Agong? Kenapa marah, merajuk kes mahkamah tak ditutup oleh yang di Pertuan Agong? Cuba kau jawab konon soalanku ini. Aku perasannya orang-orang UMNO tidak ada wish hari keputeraan yang di Pertuan Agong. Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur, tak dijemput, tak dapat pangkat tun, kes mahkamah masih tak ditutup. Kantoi sudah kan, merompak, menipu. Ini jenayah besar ya, bukan kes politik. Ini masalah Najib ini. Dia dengan peguam-peguam dia ingat ya, kes 1MDB ni kes politik. Ini kes jenayah merompak yang paling besar dalam sejarah dunia ya. Lebih 50 bilion ringgit duit 1MDB hilang begitu sahaja dirompak oleh bosku dan Jolo. Oleh orang-orang UMNO BN. Cuba kau bayangkan. 50 bilion ringgit tu kalau dipakai sekarang untuk bagi subsidi untuk ayam, telur, minyak masak, beras, ikan, murah ni harga barang. 50 bilion ringgit tu cukup untuk bagi subsidi, bagi bantuan kepada orang-orang miskin, kepada rakyat Malaysia. 50 bilion ringgit duit 1MDB yang hilang dirompak oleh bosku dan Jolo tu, cukup itu untuk bagi bantuan keuangan kepada orang-orang Melayu, orang-orang Bumiputera, orang Cina, orang India, orang Sabahan, orang Sarawakian yang terbeban dengan masalah harga barang yang sangat mahal ni, dengan kos sara hidup yang sangat mahal. Kita tidak ada masalah ekonomi ni kalau 1MDB tu tak dirompak pakcik makcik Otok Arong. Ingat ya, nak sangat lawan Kerajaan Agung, nak tumbangkan Kerajaan Agung pun gagal. Nak sangat jadi pengkhianat petualang, tamak haloba merompak dalam Malaysia, ambil kau. Inilah pakcik makcik Otok Arong. Kau kasih susah rakyat, Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansur, tambah susah. Ingat ya, Kerajaan Agung tu kau nampak diam-diam, tapi diam-diam ubi berisi. Ingat pakcik makcik Otok Arong, kalau 50 bilion ringgit duit 1MDB tu tak dirompak, pelaburannya untung ratusan bilion ringgit, kita tak perlu buat GST. Kita tak perlu paksa-paksa rakyat miskin bayar cukai GST. Saya bagi tahu kita boleh, syarikat 1MDB tu kalau tak dirompak, untung trilion-trilion ringgit. Negara boleh maju. Rakyat Malaysia boleh maju. Pendapatan rakyat boleh ditingkatkan. Pekerjaan boleh diberikan kepada rakyat. Rumah PPRT untuk orang-orang miskin boleh kita bagi semuanya. Tapi kerja bosku dan UMNO BN ini tamak haloba, merompak. Ini yang perlu difahami. Sebab itu kes 1MDB ini tak boleh ditutup dalam Mahkamah Malaysia. Ini bukan kes politik. Ini adalah isu keadilan undang-undang untuk rakyat Malaysia, untuk negara Malaysia. Ini adalah tentang maruah institusi kehakiman negara. Kalau ditutup kes 1MDB Najib Razak ni, diketawakan di Mahkamah Malaysia di seluruh dunia. Diketawakan Kerajaan Agung, Kerajaan Raja-Raja Melayu. Diketawakan rakyat Malaysia di seluruh dunia kalau kes 1MDB Najib Razak ini ditutup. Maka secara logik memang kes 1MDB Najib Razak tak akan ditutup oleh Kerajaan Agung demi menyelamatkan maruah institusi kehakiman negara, perundangan negara, menyelamatkan maruah rakyat Malaysia di peringkat antarabangsa. Pakcik makcik Otok Arong. Saya ni 1 sen pun tidak ada merompak duit 1MDB. Jangan kau marah. Bosku Najib paling banyak dengan Jolo, dengan bosku Rosmah, sampai beli cincin belian warna pink, rantai belian warna pink, set belian warna pink. Kamu tahu set belian warna pink tu berapa harga dia? Ratusan jutaan ringgit. Bosku Rosmah bersama bosku Najib dan Jolo beli guna duit 1MDB. Apa lagi diorang buat dengan duit 1MDB? Beli private jet, beli kapal layar mewah bilion-bilion ringgit. Buat filem Lucha Hollywood. Dia punya starring Leonardo DiCaprio. Jolo buat pesta arak, pesta judi, pesta seks, semua guna duit rompakan 1MDB. Siapa lantik Jolo? Bosku Najib dengan bosku Rosmah lantik Jolo. Sampai sekarang Jolo dilindungi oleh bosku Najib.
Waktu bosku Najib jadi Perdana Menteri, Menteri Keuangan, ada dia salahkan Jolo? Tidak ada. Ada dia tangkap Jolo? Tidak ada. Ada dia dakwa Jolo dalam Mahkamah Malaysia? Tidak ada. Kata orang-orang UMNO BN, Jolo perangkap bosku Najib. Tahun 2014, bosku Najib sudah dimaklumkan sejak penubuhan 1MDB 2009. Bosku Najib sudah dimaklumkan oleh orang atasan 1MDB. Jolo rompak 1MDB. Najib tak ambil kisah nasihat itu. Orang atasan 1MDB, lembaga-lembaga penasihat 1MDB telah mengarahkan bosku Najib sejak tahun 2009 untuk tangkap Jolo, untuk heret Jolo dalam Mahkamah Malaysia kerana duit pensyen rakyat dalam 1MDB yang dipinjam, dirompak, dipindahkan ke luar negara sebanyak 4 bilion ringgit. Dicuri oleh Jolo atas arahan siapa? Arahan kaulah bosku. Ini dibongkarkan dalam Mahkamah Malaysia. So, patutlah bosku Najib selamatkan Jolo dalam laporan audit 1MDB. Sehingga hari ini, bosku Najib dan Arul Kanda turut didakwa dalam Mahkamah Malaysia kerana buat jenayah, pindah laporan audit 1MDB demi selamatkan Jolo, demi selamatkan bosku Najib yang kantoi merompak 1MDB secara bergotong royong, secara sistematik. Sebab itu kes 1MDB ini tak boleh ditutup. Ramai orang tak tahu bukti ini. Bukti ini Najib paling takut kalau kau tahu, Pakcik Makcik Oto Arum. Memang habislah duit 1MDB tu 4 bilion ringgit dibawa lari oleh Jolo, oleh bosku Najib ke luar negara atas alasan pelaburan. Rupa-rupanya duit 4 bilion ringgit pensyen rakyat yang dipinjam oleh 1MDB dicuci secara haram di luar negara atas bantuan syarikat kerabat diraja Arab Saudi bernama Syarikat Petro Saudi. Saya ulang, 4 bilion ringgit duit pelaburan rakyat, duit pensyen rakyat KWAP itu yang dipinjam oleh syarikat 1MDB atas kelulusan bosku Najib selaku Perdana Menteri, Menteri Keuangan, pengerusi 1MDB. Duit itu diarahkan oleh bosku Najib, diarahkan oleh Jolo untuk pindah ke luar negara, dikasih masuk dalam Syarikat Petro Saudi, Syarikat Kerabat Diraja Arab Saudi. Syarikat Kerabat Diraja Arab Saudi itulah yang menolong bosku Najib dan Jolo merompak, mencuri dan mencuci secara haram semua duit 1MDB. Pusingan pertama 4 bilion ringgit. 2009 itu pusingan pertama diorang rompak. Dia ada 3 pusingan merompak. Pusingan kedua, duit bond pelaburan Goldman Sachs Bank. Duit pinjaman daripada bank-bank seluruh dunia. Pusingan ketiga dirompak. Sebab itu duit 1MDB hilang lebih 50 bilion ringgit, sampai hutang 1MDB itu 52 bilion ringgit. Tak dibayar oleh Najib Razak. Kita rakyat yang bayar hutang Najib Razak, hutang Jolo, hutang Rosma, hutang UMNO BN di peringkat antarabangsa. Yang rugi rakyat, yang rugi negara. Hampir bankrupt negara kita oleh 1MDB. Nasib baik Najib Razak dan Rosma Mansur tumbang pada PRU 14. Pakcik Makcik Oto Arum, saya bagi tahu setelah duit 4 bilion ringgit, duit 1MDB masuk dalam Syarikat Petro Saudi, kerabat diraja Arab Saudi, pemilik Syarikat Petro Saudi itu, kasih pindah balik duit tu pergi akaun bank pribadi bosku Najib, kasih masuk dalam akaun bank pesisir luar pantai, offshore bank, atas nama Jolo yang diarahkan oleh bosku Najib. So 2.6 bilion ringgit, 2.3 bilion ringgit, 42 juta ringgit, 27 juta ringgit dalam akaun bank pribadi bosku Najib. Itu duit 1MDB. Kerabat diraja Arab Saudi bagi duit kepada bosku Najib itu ke dalam akaun bank pribadinya. Sebenarnya duit itu dicuri oleh kerabat diraja Arab Saudi daripada 1MDB. Sebab nak cuci duit itu. Sebab itu kerabat diraja Arab Saudi tak nak tolong kes Mahkamah Najib Razak. Kerana kerabat diraja Arab Saudi boleh dipenjarakan dalam Mahkamah Malaysia, boleh diekstradisi ke dalam negara Malaysia. Kerana berkomplot dan bersekongkol dengan bosku Najib rompak duit 1MDB. Sebab itu Jolo dan bosku Najib minta tolong daripada kerabat diraja Arab Saudi, kabel besar dia. Tapi setelah bosku Najib tumbang PRU 14, kerabat diraja Arab Saudi buang Najib Razak begitu sahaja macam sampah. Ya. Memang untung kerabat diraja Arab Saudi itu merompak 1MDB. Pakcik Makcik Oto Arum. So this is why bukti kukuh dia tak boleh diputar belitkan, tak boleh tipu hakim, tak boleh birak kepala hakim, tak boleh kencing kepala hakim. Memang tak boleh tutup Pakcik Makcik Oto Arum. So, selamat maju jaya bosku Najib, bosku Rosma Zahid Ponorogo yang masih sakit kepala, tak dapat tutup kes mahkamah kamu ya.
Kerajaan Agung tak nak tolong kamu. Kerajaan Ismail Sabri tak nak tolong kamu. Kerajaan Tun Dr. Mahathir tak nak tolong kamu. Kerajaan Abah Muhyiddin tak nak tolong kamu. Kerajaan Allah pun tak nak tolong kamu. Kerajaan tangan-tangan rakyat politik dalam Malaysia dan seluruh dunia pun tak nak tolong kamu. So, bosku Najib Zahid Ponorogo dan Rosmah Mansor, kamu betul-betul mati sia-sia dalam penjara negara Malaysia. Teruskan merompak. Yang tak aku larang kamu merompak. Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansor, orang-orang UMNO BN. Tapi kalau kamu kantoi, berkongsi lubang kubur lah kamu dengan Najib, dengan Zahid, dengan Rosmah tu dalam penjara Sungai Buloh. Okey? Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Checkmate in game over. Bosku Najib Zahid Ponorogo dan Rosmah Mansor yang tidak ditolong oleh Kerajaan Agung untuk tutup kes mahkamah mereka. Game is over, bosku. Banduan-banduan penjara Sungai Buloh dan penjara Kajang, kirim salam rindu, tak sabar sambut kedatangan kamu. Najib Razak, Zahid Hamidi, Rosmah Mansor, ingat ya, kita tidak ada PRU 15. Selepas habis kes mahkamah kamu ni, disumbat kamu dalam penjara Sungai Buloh, baru kita buat PRU 15 ya. Ingat ya, Agung boleh lantik Perdana Menteri ke-10 Malaysia tanpa melalui PRU 15 jika huru-hara berlaku dalam politik Malaysia. Najib, Zahid, Rosmah nak huru-harakan politik negara, nak tumbangkan Kerajaan Agung, ingat ya, kalau kau kasih tumbang Kerajaan Agung, Agung boleh lantik Perdana Menteri ke-10 Malaysia dan Kerajaan Agung boleh kasih tumbang kamu dalam Mahkamah Malaysia. Game is over, bosku. Terima kasih yang bagi hadiah tadi tu ya. Semoga murah rezeki. Terima kasih. Jumpa lagi rakyat Malaysia.